اللهم اغفر والعالمين وسكناء المنعمين وعلماء العاملين من أسر المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita sentiasa dikekalkan nikmat hidayah ini dan taufik sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan segala rahmatnya dan kasih sayangnya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung balik kita ini, kita masih membicarakan lagi berkaitan dengan faslu fi adabil qada'i hajati, pada menyatakan kelebihan qada hajat, itu di antaranya. Dan kita sambung balik wal musannif rahimahullah taala wa ta'ala bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat istibra, kemudian daripada kemeh dari dengan berdehen dengan dilalui jari tangan di bawah zakar, dan kata Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Minhajul Qawin, lakin ikhtara jam'u wujubah, artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra' kemudian daripada kecin itu. Wa biwujubihi qala lahu al-qadi wa baghyuwi wal baghwi wa jara alayhi an-nawawi fi syarh al-muslimi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam tatanazzahu minal bawli fa innal 'ammata 'adzamin minal qabri fa inna 'ammata 'adzabil qabri min. Artinya, dan dengan wajib istibra' itu mengatakan dia akan wajib istibra' itu adalah qadi dan bagwi, berlaku atas demikian itu wajib itu Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, kerana sabda Nabi SAW, sucikanlah olehmu daripada kecin, yakni isbra', kemudian daripada kecil itu, maka kebanyakan seksa itu daripada orang yang tidak isbra' daripada kecil diperolehi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat diisbra'kan, isbra' yakni berhabis-habisan. Sunat bila seorang itu iaitu sudah kencing, dia berhabisan, isbra' panggil. Isbra' yakni berhabisan, tunggu biar habis dulu. Jangan kita bergaduh nak kita ke lain. Ini setengah dia kata ulama, setengah orang ada penyakit sisip bau. Sisip bau ni penyakit juga, na'udzubillah min zalik. Dia banyak berlaku kepada orang-orang lelaki. Kadang-kadang kalau perempuan biasa berlaku daurah istihadah. Daurah istihadah biasa berlaku. Orang lelaki ni biasakan iaitu sisip bau. Perkara juga berlaku juga pada perempuan pun berlaku juga. Ini berpunca setengah kata ulama, berpunca daripada dia tidak ada istibra'. Sedangkan sunat bila kita sudah kencing tu, kita istibra', iaitu berhabis-habisan najis itu. Biar panggil kita nak angkat, nak berpindah dari tempat kita buang qada hajat tu, biar habis-habis betul-betul dulu. Di antaranya disuruh di sini daripada berdehen-dehen. Berdehen dengan dilalukan jari tangan di bawah zakarnya, yakni di urut di bawah zakar dia tu, di bawah zakar dia tu, iaitu supaya keluar habis saki baki air najis tu. Itu di antara air kecil tu. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullahu taala. Jadi
salah satu perkara dapat pahala. Kadang-kadang dengan sunat ini dia dapat menghapuskan segala perkara-perkara yang maksiat yang kita buat dengan sengaja ke atau tidak sengaja atau tahu tak tahu. Di antara dengan sebab kita memperbanyakkan yang sunat-sunat. Sebab itulah bulan Syaban ini juga salah satu disuruh kita memperbaguskan yang sunat-sunat, sama ada qada hajat, sama ada dalam sembahyang, dalam bentuk sembahyang, sama ada dalam bentuk puasa, sama ada dalam bentuk sedekah, sama ada dalam bentuk apa-apa sekalipun. Dalam bulan ni itu di antara supaya dipermudahkan. Allah Ta'ala beri kekuatan lagi kita bila berada dalam bulan Ramadan, itu di antaranya. Jadi sunat kita berdehen-dehen. Banyak caralah dehen-dehen. Ada dalam kitab lain disebut iaitu kita disuruh berjalan-jalan tu, ataupun kaki kita ke kanan ke kiri. Tu ada juga disebut dalam kitab tu. Ataupun kita naik turun, macam naik turun, kita duduk naik balik, naik turun balik. Seperti mana dalam kitab ada itu dalam kitab yang lain, dia itu disunat juga kita kaki itu kanan ke kiri. Maksudnya supaya perhabisan turun air kencing tu, itu di antaranya. Setengah tutup guru dia ajar kepada anak-anak murid dia, iaitu perkara yang sayugianya dia naik turun ataupun kaki dia tu ke kanan ke kiri. Kaki kanan belah kiri, kaki depan, kaki kiri belah kanan. Kita buat contohlah sikit begini. Ini salah satu ada ulama guru ajar kita, sama ada kita bangun, kita duduk bangun, jadi duduk dia belajar kadang-kadang tengok gitu, ataupun kita boleh waktu guru ajar kita buat kaki begini. Kaki kanan belah ni, kaki kiri belah ni. Tu salah daripada guru alim ulama ajar jugalah tu. Tu. Jadi ada kafiat dia dan dibahaskan juga banyak. Ni diamal oleh para alim ulama supaya perhabisan ataupun dia berjalan-jalan. Jangan kita basuh selalu. Tapi kalau kita berkapah dan nak main begitu, kita berdehen. Biar yang penting sekali biar habis betul air kencing tu biar betul, jangan ada keluar titik tu. Sebab itulah setengah-setengah alim ulama dia tambuh iaitu dia tambuh pakai kain, lepas kain yang dia buat bagi masuk dalam tandas. Sebab salah satu dia takut ada air najis tu titik pada kain. Dia kalau duduk rumah dia nak masuk tandas, dia tak pakai kain tu dah. Dia pakai kain tu tapi nak buat sembahyang kain lain. Dia takut, dibimbangi. Tapi kalau tidak berlaku perkara itu, lebih lagi kita berada di surau, kita berada di masjid, maka yang penting jaga air tu, jangan bagi keluar supaya tidak ada najis tu di antaranya. Saya tak tahu, kita tak tahu tu lainlah. Dimaafkan tu. Yang penting kita disuruh istibra' dengan kita perhabisan berdehen itu. Dan dikatakan Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawin, kitab Minhajul Qawin, kita Arab Minhajul Qawin itu, Syekh Ibn Hajar menyatakan iaitu lakin ikhtara jam'u wujubah. Kalau dalam kitab sebut jam'u wujubah ala as-shawab, bukan jam'u tapi jam'u tu ala as-shawab, yang tepatnya jam'u. Kalau ada ra di hadapan tu kita nak jam'u saja. Lakin ikhtara jam'u wujubah, artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra'. Kemudian daripada kencing itu setengah dipilih oleh kebanyakan ulama menyatakan hukum wajib, bukan sunat dah, wajib kebanyakan ulama sebut. Sebab nak jaga tentang kencing tu, supaya kita berjaga-jaga. Seperti mana juga dikata oleh
iaitu wa biwujubihi qala al-qadi wa Baghawi wa jara alaihi an-Nawawi fi syarh al-Muslimi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tatanazzahu min al-bauli fa inna 'ammat 'adzabil qabri min, iaitu dan dengan wajib istibra' itu mengatakan dia wajib sesuatu, iaitu qadi di sini. Kalau bertanya qadi itu qadi apa? Iaitu qadi Husain. Tu ulama fiqh lah ke ni. Dan Iman Baghawi, dia kata berlaku juga demikian itu di atas wajib itu Imam Nawawi. Dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi kata wajib juga istibra'. Ni ulama dia jaga. Istibra' tu wajib. Jangan mudah begitu. Sebab dia berpandu, dia kata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berlaku juga kan sebab apa aku kata wajib. Qadi dan Baghawi kata wajib bila istibra' ni, di antaranya disebab dia kata Rasulullah SAW bersabda, sucilah, yakni istibra'. Suci di situ yakni maksudnya istibra' olehmu daripada kencing, yakni istibra'. Kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan seksa itu, yakni seksa ahli kubur tu, daripada orang yang tidak istibra' daripada kencing itu, na'udzubillah min zalik. Dia kata wajib kita istibra', kita berdahan-dahan tu, iaitu kerana diperpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan azab dikenakan kepada kepada manusia itu di dalam kubur lagi, iaitu disebabkan dia kencing. Tidak betul. Dan betul kalau kita tengok hadis yang dikeluarkan al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma hadha fakana la yastatiru min al-bawli wa amma hadha yamshi bin namimah. Artinya rawahu Bukhari, hadis dikeluarkan Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas. Ini memang ada sungguh hadis. Sebab tu Qadi Husain, Qadi Al-Iman Al-Baghawi, dan dia juga kata dalam Syarah Muslim, Nawawi pun kata wajib istibra' ni berpandukan kepada hadis Nabi. Dia kata dalam hadis tu, mari sikit saja, iaitu suci oleh murid istibra'. Kebanyakan ahli kubur ni diseksa disebabkan dia tidak betul kecil dia. Seperti mana disebut dalam hadis ini daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menyatakan bahawasanya redha Allah Taala keduanya, dia menyatakan penghuni Rasulullah SAW, penghuni daripada kubur ini, suatu hari Rasulullah lalu di atas dua kubur. Rasulullah tunjuk kepada para sahabat, sesungguhnya iaitu innahuma la yu'adzabani, wa salah satu iaitu kedua-dua kubur ini kata Rasulullah sedang diazab. Na'udzubillah min zalik. Itu Allah Taala, Rasulullah, mukjizat dia, manusia yang agung. Dia lalu kubur tu, dia tahu orang ni sedang diseksa. Wa amma yu'adzabani fi kabirin. Mereka ni iaitu diseksa, tetapi bukanlah sebab dosa besar yang masyhur, yang susah. Maksud dosa besar tu bukanlah dosa besar dari bentuk dia nak lari tu bukan payah pun. Kalau dosa besar kadang-kadang dia payah nak lari. Hak ni dosa ni mudah saja. Tapi dia buat juga. Mana? Yang pertama kerana dia tidak menjaga dirinya daripada percikan kencing tu. Yang pertama tak lari. Yang keduanya sebahagian yang lain diseksa kerana iaitu menamimah, suka fitnah orang. Itu di antaranya. Jadi dua, ketika Rasulullah lalu suatu kubur, Rasulullah kata sesungguhnya Rasulullah kata di kalangan para sahabat ni, dua kubur ni sedang diazab ni. Na'udzubillah min zalik. Ni dia sedang diazab disebabkan yang pertama dia kecil tak betul. Ni kita bimbang sangat. Kita kena jaga sungguh hal ni. Bahkan disebutlah hadis yang lain, kebanyakan orang diseksa dalam kubur ni tidak lain tidak bukan kebanyakan kecil tidak betul, barang saja yang kecil. Air tu dah jiruh molek, bergat berpopo-kapah. Tu bahaya. Kadang-kadang ngecik kepada kain dia, tak jaga, menyebabkan dia bawa sembahyang dia tak sah.
dia buat ibadah lain pun kadang-kadang tak sah. Ni bahaya. Berpunca daripada dia tak jaga air kecil dia. Ni kita kena ingat. Kena peringat kepada lebih lagi anak-anak cucu-cucu ke hak mana sudah balik tu, lebih lagi hak sudah balik tu bagi tahu pada dia. Kecil jangan bergubur gapah. Jangan bergubur gapah kerana kebanyakan ahli kubur ni kecil tak betul ni diseksa disebabkan mereka ni kecil tidak betul. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah biasa lalu pasang kubur. Rasulullah suatu hari Rasulullah lalu juga di kubur marra biqabrin faqala man sahibu hadzal qabr faqalu fulanun faqala rak'atayn ahabbu ila hadza minhu baqiyatu min ad-dunya. Rasulullah juga di Imam Tabrani, Rasulullah ni dia suka lalu tepi kubur. Suatu hari Rasulullah kata, ni kubur siapa ni? Rasulullah kata. Rasulullah khabar kepada sahabat, ni kubur siapa ni? Para sahabat kata, si fulan sekian-sekian. Si fulan sekian-sekian wahai Rasulullah. Rasulullah kata, iaitu sesungguhnya 2 rakaat yang dilakukan oleh pemilik kubur ini lebih dicintai daripada seluruh dunia yang ada pada dia tu. Itu di antaranya. Maksudnya dia sembahyang 2 rakaat saja, betul-betul ikhlas kerana Allah, maka sehinggalah diri ibadah sembahyang dia tu, pahala dia tu lebih besar fadilatnya daripada isi dunia dan barang yang berada pada diri dia seorang tu. Tu Rasulullah lalu kubur juga. Tapi hadis Abdullah bin Abbas ni, Rasulullah lalu di satu kubur, Rasulullah tengok dia sedang diazab, disebabkan kecil tidak betul. Yang kedua, kerana suka memfitnahkan orang. Na'udzubillah min zalik. Fitnah orang mengata sekali. Ni salah satu golongan, 2 golongan manusia diazab oleh Allah di dalam kubur lagi. Rasulullah hak tu tidak di akhirat lagi. Jadi kalau dalam kubur kecelakaan, akhirat lebih lagi. Rasulullah menyatakan ketika Sayyidina Osman lalu dia sang kubur, dia menangis. Bila orang tanya, wahai Sayyidina Osman, kenapa kamu menangis wahai Sayyidina Osman? Dia kata, kerana Rasulullah menyatakan tidak ada suatu pandangan yang menggerikan. Kubur adalah satu pandangan yang sangat menggerikan. Baik di kubur, baiklah di sana, yakni di akhirat seterusnya itu. Jadi hak tentang kecil tidak betul ni daripada kubur lagi sedang diazab. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang dia dah okey dah, tumit dia pula ngecik air kecil tu. Batulah nak cerumaknya disebut dalam kitab fiqh, kita disuruh bila kita kecil, maka kita disuruh iaitu basuh kaki kita tu, basuh dia kata molek, ataupun dah nanti air kecil hadas besar pun begitu juga, dia buang air besar pun begitu juga. Dia tidak bersih, dia tidak istibrak dengan sehabis-habisnya. Na'udzubillah. Sebab itulah ulama, saya ingat tu guru besar semua jaga hak ni. Ni kebanyakan berlaku, iaitu lebih lagi kalau muda. Kalau waktu muda dia tak jaga, dia tabiat sampai ketua. Na'udzubillah, ni boleh takut. Kalau masa muda dia tak jaga hak begini, dia buat barang, dia tabiat sampai ketua. Na'udzubillah. Dan kalau daripada muda dia tak jaga, tapi bila dia tahu perkara ni, masa tua dia jaga, itu rahmat daripada Allah. Itu rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala nak jaga dia. Allah Ta'ala masih nak bimbing lagi. Masa muda dia tak tahu benda gini, tapi waktu dia tua, dia sudah tahu perkara ni, kena jaga berdehem dan sebagainya. Maka itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bimbing tu, Allah Ta'ala nak bimbing kita dengan hidayah dia. Itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan kecil dia tidak betul. Sebab ada hadis. Sebab itulah Al-Imam Qadi Husain Barwi, dia pilih dan dia kata perkara itu berlaku juga wajib tu oleh Imam Nawawi, disuruh kita bersih kerana kebanyakan ahli kubur diseksa ni sebab kecil tidak betul. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Itu di antaranya. Disunatkan kita ni jangan buka aurat kita lagi sehinggalah pada tempat kita nak buang qada hajat tu. Itu di antaranya. Melainkan ada musyaqqah. Melainkan kita musyaqqah tu lainlah. Ada
musyaqqah, air tak boleh. Edok habis kain jadi kotor habis. Ada main cerek-berek ataupun ada tahan kecil ni, dia baru nak duduk buka tu takut habis kena. Itu lain lah kalau ada qada hajat, kalau ada musyaqqah gitu. Cuma di sunat supaya tutup oleh pandangan lain. Sebab itulah kita sebutlah sebelum ni boleh istilah orang kata nak mandi telanjang ke apa ke, maka kata ulama boleh kita nak mandi telanjang. Apabila kita sudah baca, kita nak masuk dalam bilik air tu, kita baca doa Allah inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tu syaitan kabur, jin tidak nampak. Tu semua tubuh kabur juga begitu. Tetapi kalau mengikut ilmu tasawuf, hak comelnya kita pakailah kain. Comelnya kita pakai kain kerana itu lebih cermat, sebagai ada warak situ, ada comel situ, maknanya ada pandangan. Walaupun kita kata jin bukan tak nampak, syaitan tak nampak, tapi kita nak menghormati para malaikat. Nak duduk dalam rumah telanjang jalan tak ada orang, boleh tak masalah. Cuma nak menghormati golongan para malaikat. Lebih-lebih lagi kita ni ahli jemaah, kita selalu sembahyang berjemaah, rahmat Allah Ta'ala bersama kita. Syahadat ada rahmat itu disebabkan ada malaikat rahmat bersama kita. Disebabkan kita buat kebaikan, ada rahmat Allah, malaikat rahmat bersama kita. Jadi malaikat rahmat dia sangat malu bila kita telanjang begitu. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah cuma disunatkan kita ni bila tahu sampai pada tempat duduk tu, barulah kita buka aurat kita, itu lebih cermat. Itu di antaranya. Soal ada musyaqqah itu soal lain. Itu di antaranya disebut oleh musannif, yakni Syekh Abdul Samad Al-Limbani dalam kitab ini, di antaranya. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan ni, yakni pandangan kita tu, dan jangan hadap kiblat, dan jangan engkau belakang akan kiblat. Ini di antaranya. Jangan kita berqada hajat ni kita hadap matahari, iaitu kerana sebab tertentu jangan, melainkan matahari kita buat begitu dah. Kita beli rumah tu buat begitu dah. Dan kita nak kabur dia, jangan buat tandah tu menghadap kepada kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tu di antaranya. Dan bulan ni jangan tengok dulu dia dululah. Dia dah macam kita learning. Dia rumah dia tu, tandah dia tu di luar, kadang-kadang di luar daripada rumah dia tu, dia tak ada atap. Jadi dia pandang tengok langit. Jangan makruh, jangan tengok begitu. Itu di antaranya. Dan jangan dihadapkan kiblat. Kalau boleh, comelnya jangan hadap kiblat. Melainkan rumah kita tu sudah dibuat begitu, nak rombok jadi power pula, masalah pula, itu lain lah. Tapi kalau soal berkaitan dengan kita tak buat rumah lagi, jagalah tandah tu. Dan orang-orang yang buat rumah pun disunatkan dia ni kalau boleh tolong buat lalu tandah tu jangan menghadap kiblat, comelnya. Biar posisi kiri kita tu hak yang tu menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat, jangan iaitu menghadap kiblat. Itu di antaranya, itu sunat saja. Saya nak buat juga begitu. Tak kiralah. Biar Syekh Abdul Samad Al-Limbani larang begitu pun saya nak buat. Nak buat dan masalah, tak dosa besar, cuma makruh. Makruhlah perbuatan tu, adalah perkara yang tidak tu. Maknanya makruh saja. Nak menghadap juga ada masalah. Dan jangan engkau membelakangkan dia kiblat tu. Dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air yang tenang. Ya, kalau kita pergi dalam hutan ke, dalam iaitu atas bakar ke apa ke, air terjun ke, sekayu apa lagi ke, kalau boleh cari air yang mengalir. Tu air mengalir tu. Jangan kecil dalam air yang tidak, air yang tenang saja. Itu kadang-kadang dia menyakitkan orang. Air tu tak berjalan. Orang mari-mari mandi, air dia takung situ. Kalau mandi kat air terjun ke, air situ dia takung situ. Macam comel lah. Masuk dia kecing situ. Orang lain pula mari mandi, dah air dah mengalir, duduk situ. Orang mari, dia supoh orang. Ketika tu siapa kena? Kita lah kena. Apa perbuatan kita tu? Macam kita bawa kenderaan lah.
ke bawa kenderaan, kita tak betul. Cara kita bawa tu tak betul. Sekali kena sumpah orang. Siapa kena? Kita lah kena. Sebab tentang maki hamu orang kata bodoh orang ni, bila orang kata bodoh tu berputar. Rasulullah sebut perkataan bodoh tu, bila kita kata dia ni bodoh dia ni, maka perkataan tu bodoh. Perkataan bodoh tu dia mutar, nak naik ke langit, pintu langit tutup. Nak naik, nak turun ke bumi, pintu bumi tutup. Akhir sekali dia putar-putar, dia pergi kepada tuang yang kita kata tu. Dia pergi kepada tuang yang dikata tu. Kita kata si fulan tu bodoh, maka dia pergi kat si fulan. Ada ke tak si fulan tu bodoh? Rupanya ada sungguh. Lekat bodoh tu. Kalau si fulan tu tak ada bodoh, maka dia kena kepada orang yang kata tu. Orang yang kata tu. Itu dia antaranya. Itu dia antara disebut oleh Rasulullah SAW, hadis yang sangat sahih. Itu dia antaranya. Dan jangan engkau kencing atau berapa di bawah pohon kayu yang berbuah. Ni ulama-ulama dulu jaga belaka ni. Walaupun dia ni jarang dah berlaku gini. Ni canggih-canggih dah zaman ni. Cuma kita baca kitab lama ni, takut ada berlaku begitu. Berlaku begitu, jaga-jagalah. Jangan duk kencing. Alasan dia nak kencing buang air besar tu, alasan dia nak bagi pokok petik di subuh. Dia pergi kencing, dia pergi berok situ. Jangan. Tu tak ada istilah subuh ke tak subuh. Itu ambil baju bakar lah. Kalau subuh ambil baju bakar. Beli baju mudah. Ada seorang Allah tu. Adalah dia kata saya tanam pokok petik baru-baru ni. Saya tanam pokok petik Ustaz itu. Saya tanam pokok petik baju bakar tak apa jadi mana. Tapi saya pergi berok situ. Jadi subuh pokok petik tu Ustaz. Tu. Adalah dia lah. Makan. Saya kata kalau makan buah subuh mandiri buat baju begitu tak boleh. Tu. Nak bagi subuh pokok petik tu. Tu dia antaranya. Memang hak kita nak tu Tuhan bagi, tapi perbuatan kita tu tidak comel. Itu dia antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jangan engkau kencing atau buat apa di dalam lubang tanah. Lubang tanah kalau boleh yang kecil juga. Kerana bimbang takut ada binatang. Main binatang tu dia benci pada kita, tak sajanya dia patuh. Tak sajanya bahapa hospital. Ataupun jenis binatang hak tak patuh pun, dia menyeksa, menyakitkan dia. Diri menyakitkan binatang. Itu dosa besar hukumnya. Jangan kita menzalim binatang di dalam tempat itu dilarang oleh para ulama kerana menzalimi diri binatang itu sendiri. Dia bersarang rumah dia selesa dah. Mari kita kencing di dalam lubang tanah tu. Qala musannif rahimahullah taala, dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin yang berhembus kerana memelihara daripada terpecik dan memberat engkau pada ketika dudukmu itu atas kaki dan memberat. Qala musannif rahimahullah taala, dan setengah lagi jangan kita kencing pada tanah yang keras. Tanah yang keras ni supaya kita tidak ngecik. Sebab itulah ada ulama kata kalau kita kencing dalam tandas makruh tu, kita disuruh tak mau ngecik. Ulama tu ajar kita kencing mengingging. Tu ni di lubang tandas sini. Kita pun jangan kencing atas tu. Kalau kencing atas tu jadi ngecik. Maka kita lawang gitu dinding dia tu. Dinding dia tu dah ngeciklah di situ. Supaya nak jaga percikan tu. Kalau kita kencing tandas, itu di antaranya. Lebih lagi tempat yang keras tu, supaya tidak mengecik air najis tu. Kalau musannif rahimahullah taala, begitu juga tempat yang berhembus angin, lawan angin, tak boleh. Ni makruh belaka ni, tak dosa tapi makruh. Itu di antaranya. Dan jangan memberatkan engkau pada ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri. Dan kita juga bila kita duduk, hendaklah kita dan ni panggil dan ni atas lain ni, atas ni yakni disunatkan kita memberat pada ketika duduk itu atas kaki yang kiri. Yang ni sudah maklum dah kedah ni. Iaitu kita
duduk di atas kaki yang kiri, meninggikan, meninggikan kaki yang kanan. Tu meninggikan kaki yang kanan, dan duduk kaki yang kiri. Dan Imam Ibn Hajar kata yusahilul ikhruj, kerana nak mudahkan bagi yang keluar. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dan jangan engkau berkencing padahal engkau berdiri, melainkan daripada darurah. Dan jangan engkau berkencing padahal engkau berdiri. Tu kita berhenti di situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini jadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberkati hidup kita dengan rahmat Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah hidangkan kepada kita. Kita dapat melaksanakan, kita dapat duduk dalam banyak ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan menjadikan kita hamba yang diridai Allah, masuk dalam golongan hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jam'ana hadha yawman huma wa tafarraqna min ba'da tafarruqan ma'suma. La taj'al lahu fina ram'ana shakiya. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند تجينا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى